Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Syazwani binti Nazam dan hari ini saya akan membentangkan tajuk kandungan Al-Quran bersama sahabat saya Nur Azirah binti Misbah. Al-Quran telah diturunkan kepada utusan Allah SWT yang terakhir ke muka bumi, iaitu Nabi Muhammad SAW, dengan tujuan untuk membimbing manusia ke arah kebenaran. Peristiwa penurunan Al-Quran adalah satu peristiwa yang besar untuk menzahirkan keagungan Allah SWT kepada makhluk ciptaannya. Antara keunikan Al-Quran berbanding dengan kitab samawi yang lain adalah tempoh penurunannya, iaitu selama lebih kurang 23 tahun secara berperingkat dan beransur-ansur. Setiap wahyu yang diturunkan kepada baginda ditulis oleh penulis wahyu baginda dan tidak dikumpulkan di dalam sebuah mushaf. Antara sahabat baginda yang dipertanggungjawabkan untuk menulis wahyu tersebut adalah Zaid bin Sabit, iaitu dialah yang bertanggungjawab untuk menulis wahyu tersebut. Walaupun demikian, kebanyakan daripada para sahabat terus menghafaz wahyu-wahyu yang diturunkan tersebut terus ke dalam dada mereka. Selain itu, antara perbandingan antara Al-Quran dengan kitab samawi yang lain adalah Al-Quran lebih terjamin penjagaannya sehingga hari kebangkitan. Berdasarkan firman Allah SWT, Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Dalil ini jelas menunjukkan bahawa Allah SWT menjamin kemurniaan serta kesucian Al-Quran dari segala usaha pemalsuan, penambahan atau pengurangan serta segala bentuk pengubahsuaian yang boleh mengakibatkan keaslian Al-Quran itu tercemar. Al-Quran merupakan wahyu dan kalam Allah. Ia turut bertindak sebagai sumber utama ajaran Islam dan syarat dengan ilmu serta pengajaran yang boleh diambil oleh manusia untuk dijadikan iktibar dan tata cara untuk hidup dengan syariat di muka bumi ini. Jadi Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk untuk umat Islam. Setiap jalan kehidupan kita semua telah ditulis di dalam Al-Quran macam perkara yang baik. Apa yang perlu kita buat, apa yang perlu kita taat, apa yang dicegah oleh Allah SWT, semua tu terkandung di dalam Al-Quran. Melihat kepada keadaan ini, pasti setiap perkara yang bersangkutan dengan Al-Quran mempunyai nilai yang tersendiri. Jadi kalau ada apa-apa yang berkaitan dengan dalil Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, semua mempunyai nilai dia yang tersendiri. Selain itu, dapat membantu manusia untuk memperbaiki kehidupan seharian sebagai hamba dan hubungan sesama makhluk yang lain. Seterusnya ialah saya akan memberitahu tentang peringkat penurunan Al-Quran. Penurunan Al-Quran telah dibincangkan oleh para cendekiawan Islam yang merumuskan bahawa peringkat penurunan Al-Quran ini ada dua tahap, ada dua peringkat. Iaitu yang pertama, penurunan dari Lauh Mahfuz ke Bait Al-Izzah. Dan yang kedua dari Bait Al-Izzah kepada Nabi Muhammad SAW. Penurunan dari Lauh Mahfuz ke Bait Al-Izzah adalah secara penurunan tanpa ada kali kedua, atau dengan kata lain secara sekaligus. Maksudnya dia tak ada peringkat-peringkat, tak ada kali kedua, kali ketiga, tak ada. Dia sekali tu lah secara sekaligus. Manakala penurunan dari Bait Al-Izzah atau langit dunia yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW pula adalah secara beransur-ansur melalui perantaraan Malaikat Jibril AS yang juga merupakan penghulu segala malaikat.
Baik, seterusnya Ali Asy-Syaibani mendefinisikan Al-Quran adalah sebagai firman Allah yang tiada tandingannya. Contoh ada satu kisah ni dia kata seorang telah dicabar untuk menulis Al-Quran, menulis kitab yang lebih hebat daripada Al-Quran. Tetapi dia tak boleh nak buat sebab apa? Sebab macam mana lah Ali As-Syaibani ni dia kata Al-Quran ni ialah firman Allah yang tiada tandingan. Tak ada siapa pun boleh lawan. Kitab-kitab yang orang pandai buat ke tak boleh. Tak boleh nak tandingi. Tak boleh nak tandingi apa yang kita panggil, tak boleh nak tandingi dia punya kehebatan. Okey. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi dan rasul dengan perantaraan malaikat Jibril. Ditulis pada masa-masa yang kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir. Macam tadi, macam sekarang untuk kita dapatkan Al-Quran tu semua dah jadikan dalam satu mushaf kan. So, jadi kita senang nak baca, kita senang nak memahami. Sebab apa? Sebab sekarang ni dah siap ada terjemahan, dah siap ada tag dia. So jadi untuk kita membaca dia lebih mudah. Okey, Ali Asy-Syaibani ni juga dia bagi tahu bahawa membaca dan mempelajarinya merupakan ibadah. Yang macam kita sendiri faham. Yang selalu orang kata, bacalah Al-Quran walaupun sepotong ayat. Okey, sebab apa? Sebab dia memang bila kita baca tu akan jadikan satu ibadah untuk kita. Seterusnya dimulai dengan surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. Kemudian Ali Syaibani juga dia mendefinisikan Al-Quran ni adalah meliputi semua aspek ibadah dan kehidupan. Macam yang saya cakap tadi, untuk Al-Quran ni adalah tata cara untuk manusia dalam kehidupan seharian manusia. So jadi apa semua yang kita patut buat, kita boleh refer dekat dalam Al-Quran. Okey, dia juga menjadi penutup dan penyempurnaan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Okey, seterusnya disampaikan sehingga ke hari ini dengan mutawatir tanpa ada kekhilafan. Sebab apa? Sebab Al-Quran ni kan dah terang-terang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW dan dibukukan oleh sahabat Nabi iaitu Zaid tadi lah yang diberikan tanggungjawab. Baik, seterusnya ialah mendapat pahala dan manfaat jika membaca dan mengamalkannya. Sebab itulah tadi Ali Asy-Syaibani ni juga dia cakap membaca dan mempelajarinya merupakan ibadah. Sebab itulah bila jadinya ibadah, kita bila baca tu mesti akan dapat pahala dan manfaat daripada apa yang kita baca tu lah. Jika kita baca Al-Quran tu dengan memahami dengan cara yang betul, jadi kita dapat macam mana cakap kita dapat rasa kebaikannya, apa kebaikan yang dapat ubah dalam diri kita untuk menjadi orang yang lebih baik akan datang. Baik, seterusnya saya akan serahkan kepada sahabat saya Nur Azira binti Misbah.